Hai, Assalamualaikum, Daddy Ut sini. So hari ni memang nampak lain sikit. Tak pernah umur saya pakai macam ni. So hari ni saya akan dress up nampak lebih abang-abang sikit. Sebab saya berhadapan dengan Diana Daniel dan juga the one and only Cik Hamudi kita. Tadi waktu kita nak start tengok tak kenal. Siapa ni pakai rose dengan biasa pakai topi. semua. Biasa rambut panjang. Saya rambut panjang. Pakai topi. Ini kenapa image lain Tak pula tahu. ni? Berpeluh-peluh. Mudah-mudahan Dah dekat 2023 tiba-tiba tak fresh tahu lah baru. nak kata sebab Rebranding. PRU. Tak sebab kata sebab PRU tak juga. Mungkin sebab Diana Daniel. Terima kasih lah. Terima kasih lah handsome-handsome untuk Allahu saya. Akbar. Gigil Okey, so hari ni kita bersama dalam podcast with Daddy Hood. Tapi saya ni saya tak panggil diri saya Daddy lah. Saya akan panggil saya diri saya Eddie. Macam dulu, zaman-zaman dulu. Untuk episod ni saja. Untuk episod ni je. So Diana Daniel mungkin boleh kenalkan diri. Ya. Assalamualaikum, saya Diana Daniel dan saya senang cerita saya seorang entertainer lah di Malaysia dan saya sangat bertuah untuk memulakan pekerjaan ataupun saya punya kerjaya dari umur 9 bulan dan selama 30 tahun saya masih seorang anak seni dan hari ini saya sangat berbesar hati untuk berkongsi pengalaman dengan topik kita pada minggu ini. So terima kasih kepada semua yang sedang mendengar. Saya punya suara memang agak lembut macam ni. Saya faham kalau podcast dia macam mendayu-dayu gitu. Oh, yeah. Jadi saya minta maaf in advance kalau ada yang tertidur. Jangan drive sambil saya bercerita. Yes. Everybody knows mungkin saya kongsi multi-talented individual, singer, actor, host, entrepreneur, wife and a mother. Yeah. And Mom, yes, for sure. And then terkenal lah. Well, kita ada different segment around you in e-sports juga. Maybe some of my client, I nak introduce you sikit lah. Boleh. Yang I tahu ni asalnya gamer lah. Gamer tersohor. Oh ya. Gamer tersohor kat sini. Siapa And then saya macam kenal. Dia dulu rambut panjang. rambut panjang, tak pakai collar. Tak pakai collar. And then became owner of an e-sport team. Ya, betul. Lepas tu tak situ saja. Buka akademi e-sport juga. So this is very exciting lah. Alhamdulillah. Inilah orang kata the example of someone yang memulakan sesuatu yang baru dan ambil peluang untuk besarkan rangkaian. Betul. Dan ambil peluang ni jadikan bigger than what it was. So I like people like you, very business minded and tahu we do something for a reason and not just for fun. Walaupun dia e-sports yang orang kata macam it's just game, buang masa. I ni masih dalam kotak anak aku ni buang masa lah. Oh ya? Ya, sebab tu I rasa saya bertuah dapat jumpa dengan Eddie sebab saya nak tukar fikiran nak bagi peluang tu pada anak saya kalau dia berminat. Ya, betul. Dan saya nak tahulah daripada gamer lepas tu jadi owner of a team, kenapa buka akademi pula? Oh, okey. Saya pula ditanya soalan. Nampak tak? Tak apa. Tujuan saya buka akademi ni macam ni. Sebenarnya saya antara orang yang kerap diadu masalah. Maknanya orang mengadu masalah melalui social media, Instagram lah. Saya aktif sangat aktif kat Instagram. And diorang ada masa diorang sampai tahap depressed, and kadang diorang ada masalah burn out dengan kerja. Diorang tak tahu apa hala tuju. Betul. Tapi saya tak boleh ambil suka-suka tanpa hala tuju. Maknanya kalau saya tak ada akademi, saya just ajar je, diorang pun tak tahu apa diorang punya macam sekadar direction. nasihat lah kan. So bila saya fikir banyak anak-anak muda luar sana, diorang tak minat belajar. Betul. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang menarik diorang untuk belajar. Saya pun. Oh ya ke? Oh. Saya dulu saya suka sekolah tapi saya tak suka cara sekolah tu ajar saya. The method. Tak senang masuk. So bila saya nampak e-sport ni boleh menarik ramai minat budak. Maknanya kalau ada e-sport club dekat sekolah. Macam saya dulu suka main snooker. Saya dulu sama. Oh ya. Kalau dulu saya ni nakal sikit. Jadi kalau saya balik lambat ke apa, saya kat snooker. Tapi yang bestnya arwah ayah saya pun pemain snooker. Sama. Oh ya. Sebab tu saya terjebak mak saya dulu. Tapi snooker, pool bukan snooker, pool. Snooker tu apa?
Budak baik ya. Jalalan. Balik habis sekolah balik rumah kan. Tak snooker. So bila saya tengok sekolah saya ramai budak-budak suka main snooker, diorang wujudkan kelab snooker. Okey. So cara dia mengatasi masalah ialah dia bagi solution. Dia bukan halang. Betul. So bila saya fikir, bila saya tanya kenapa tak minat belajar? Sebab tak ada benda yang best. Kan diorang just pergi kelas, habis kelas, kalau graduate pun diorang tak tahu apa hala tuju diorang. So bila ada e-sport academy ni, ada e-sport skill ni, diorang boleh expand. At least diorang ada survival skill. Kalau ada pandemik ke, PKP, kena lockdown ke apa, diorang ada survival skill. Which is saya bagi contoh kalau pembuat aircon. Budak ada course aircon. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh buat servis kat luar sebab lockdown apa semua. So why don't dia ajar buat aircon melalui streaming. Okay, you guys just cuci aircon gini gitu, buat content. And dapat generate good income lah. So at least dia boleh survive kat situ. So that's why saya fikir kalau sebab tak ada orang nak buat benda ni. Jadi saya fikir kalau saya tak buat dan rugilah. Memang tak ada langsung akademi e-sport. Pada waktu tu tak ada. Sebenarnya memang tak ada. Dia lebih kepada coaching, macam nak create a good content ni tak ada orang yang nak guide. Okey. So bila saya fikir, saya selalu pegang apa, manusia dia berjaya bukan sebab duit, dia berjaya sebab peluang. So saya ada peluang tu, kalau saya tak buat dan saya rugi. Sebab itulah dia berjaya. Boleh ke? Saya rasa kata-kata awak tu dia wise. Dia ada pengajaran. Menggigil lagi masih. Sebab kita bercakap tentang mungkin dengan orang-orang muda yang tengah cari hala tuju. Betul. Jadi kalau dia orang dengar apa yang Eddie cakap ni, mungkin sedikit sebanyak dia pun boleh cari apa dia punya minat. Sebab saya pun dapat hidup sekarang dengan cara saya sekarang ni dengan minat saya terhadap lakonan, terhadap nyanyian. Kalau saya tak pursue, saya pun tak tahu saya who am I today. Tantah bosan je kot hidup. Tapi saya dah jumpa my lane, haluan saya di mana saya boleh betul-betul perform. And I feel good about my life. Tapi Diana start daripada 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Di zaman 90-an dulu, kiranya half kids ni yang mix ni dia ramai tapi mungkin tak seramai sekarang. Jadi all these like advertisement agency semua dia akan turun ke Bukit Bintang, ke all these areas dan dia akan scout. So dia ada scout agents yang akan cari all these talents. So my mum dulu bawa I jalan-jalan, tiba-tiba ada scout ni dia datang and offer I iklan diaper. So daripada situ saya memang daripada kecil senang dengan kamera. So daripada 9 bulan sampailah sekarang, inilah kerja utama saya. Okay. But this is not the only thing that you do. You berniaga. After a certain time, you realise the capacity that you have and you try to guna dan cari peluang. So dari situ takkan kita nak jadi pelakon saja. I don't want to limit myself because I find that to be rugi. Kita dah start daripada awal. So umur 15 tahun tu kita punya portfolio dah panjang. Ya, ada banyak. Nak tambah berapa banyak lagi kan. So kita kena diversify and try to find a new lane. So this is what I'm trying to do now that I'm in my 30s. Dia dalam list soalan saya nak tanya apa dia nak buat sebelum jadi selebriti. Sebelum jadi selebriti. So maknanya 8 bulan 7 bulan. Kadang-kadang kita lahir-lahir ni kita dah dapat satu jawapan pada apa yang kita nak buat. So you did a lot of modelling and then start berlakon. Saya rasa not modelling per se but advertisements, which is different because I don't do modelling. Saya tak jalan atas runway apa semua. But saya photoshoot and photoshoots and stuff. But apa skill, kadang-kadang kita belajar satu skill kita dapat guna dekat tempat lain kan. So dari situ saya nampak saya punya disiplin dalam advert ni, it's more about kita punya advert ni dia timing dia dengan dia punya marking dia sangat sharp. So that made me a sharp actor. So technically saya incline, saya lebih kuat technical. Jadi saya dapat bantu technical untuk dapat shot-shot mereka. And I find that is where harmony itu datang sebagai pelakon bila kita ada these types of disciplines, the technical, the emotional and the physical discipline that comes with acting. While growing up kan, duk berlakon, duk pergi shooting, pergi location. Sama juga dengan gamer waktu tengah zaman bersekolah. How do you balance study or how do you balance study untuk gamers? Nak study dengan nak main game because you need to spend a lot of
lot of time kat situ kan. Awak mulalah dulu. Okay. Kalau saya zaman study. Kalau zaman study dulu saya sibuk nak jadi artis. Sungguh? Saya dulu zaman study dulu saya masuk belajar. Sem 1 skor kau-kaunya. Sem 2 gagal berhenti. Result saya GB, gagal berhenti. Sebab saya sibuk gig. So, saya memang minat gila muzik. Cuma saya dalam bidang seni ni, saya rasa sekarang baru saya start fokus lebih dalam nyanyian dengan hosting kan. Cuma dulu saya kalau tanya bagi masa, saya memang orang yang tak pandai bagi masa. Saya sangat-sangat fokus. Even sekarang macam saya dah kahwin pun, saya banyak fokus kerja, kalau saya dengan anak-anak, dengan wife, saya akan fokus orang. So saya orang yang tak kalau boleh nak multitask sangat lah, kiranya satu. Dia boleh multitask, cuma kalau saya nak kerja, saya akan kerja betul. Maknanya wife pun bagi, dia cakap okey, pergi duduk KL kerja. Wife kat JB. Okay. Anak-anak bini JB. So saya dah 12 tahun nikah. Ni first time lah duduk jauh sikit. Berapa lama dah? 2000 jauh. 4 tahun. Pandemik pula betul. Pandemik pula jadi 4 tahun lah jauh. Tak adalah jauh sangat pun, Johor je. Tapi ulang alik lah. Ulang alik. Dia masih ada restriction. Seminggu sekali balik, beberapa hari sekali balik. So nak bagi masa ni saya tak pandai bagi yang, sebab kalau budak tanya, saya memang orang yang sangat kerja. Saya sangat fokus dengan kerja. Jadi apa-apa saya akan nak tidur pun check email dulu, settlekan dulu. Workaholic Bangun tidur pun email dulu, tengok dulu macam tu. Sebab kita bos kita sendiri kan. He is a owner of an academy. Jadi nak kata bahagi masa tu fokus lah. Pada saya kena fokus lah. Kalau dengan family saya akan fokus lah. I mean, you are pursuing your passion suka dengan gamer, you pursuing your passion also. Shooting ni dia bukan ikut jadual sekolah, I suppose kan. Bila ada shooting you have to go. So it's a balance lah. Kalau kita pursue apa yang kita suka, yang traditional school apa semua tu maybe suffer sikit lah. So betul. Kat sini lah you can fit in budak-budak yang sebab tu saya nak sangat benda ni ada. Dia akan tarik minat budak untuk belajar. Sebab saya orang yang tak berkesempatan belajar tinggi-tinggi kan. Ni baru nak sambung balik belajar. Alhamdulillah. Saya pun saya dapat offer. So I'm going to start my studies juga. Actually I want to go back into something to do with science, tapi at the same time I rasa better I do something to do with business first and then science. So cerita saya pula, kalau nak kata pasal jaga, actually saya datang dari broken family. My mom single mom. Jadi bila saya umur dalam 10-11 tahun, dia jatuh sakit. Jadi kalau tak dulu saya berlakon ataupun saya jadi talent ni lebih kepada passion kita, budak kita suka. So bila dapat peluang, it's okay pergi, because benda tu dia short term, dia sehari, dia 2 hari, dia tak makan banyak sangat masa dan dia tak ganggu sekolah. So bila my mom sakit, dia tak dapat nak bekerja. So selama setahun kita orang berpindah randah, duduk tumpang rumah kawan-kawan my mom, dan sampai satu tahap dia dah teruk sangat, bukan teruk lah kiranya dugaan tu, sampai saya makan nasi lemak RM1 hari-hari untuk beberapa bulan dengan tak ada income, memang tak ada income. So yalah, my mom pun masa tu tak ambil insurans, tak apa, so memang kita orang terkapai-kapai. So umur berapa? I was about 11-12. So dalam keadaan tu saya sangat bergantung pada iklan. Tapi iklan ni dia datang sekali-sekala. Kalau dulu dia tak berharap pada duit saya, jadi dia datang, tak datang sudah. Tapi bila sekarang ni ibu saya perlukan kiranya bantuan saya, itu yang dia jadi satu benda yang serius. So you have to choose. Okay, kita nak fokus pada study ke apa. Dulu saya masuk international school, mak saya memang bagi saya kehidupan yang baik, sangat selesa. Alhamdulillah, dia pun seorang yang, bagi saya, mak saya seorang yang bijak dalam bisnes. Dia, kalau kita kata Chinese, because she's half Chinese, so cara dia berbisnes pun dia sangat accounting dia sangat power lah, benda-benda macam tu. So dia sangat berkebolehan, she's very smart, tapi dugaan dia jatuh sakit sebab dia workaholic. Saya belajar daripada kehidupan dia. Saya banyak belajar daripada kehidupan dia. Dia sangat sayang family dia. Dia kerja tak rehat sampaikan dia sakit. Jadi saya belajar
no matter what, kita kena rehat sebab kalau kita sakit, habis. Nanti kesian anak-anak you pula nak kena kerja untuk you, isteri nak kena kerja untuk you. It's all about time management sebab kita ada limited time, limited energy dan kadang-kadang bila kita terlalu kerja, sekarang ni kita boleh tengok orang tidur tak bangun-bangun sebab dia punya jantung dah terlalu penat. Dalam umur-umur kita ni pun walaupun kita rasa kita muda lagi, sebenarnya sekaranglah dia dah start. So, saya belajar dari ibu saya. Tapi, okay, to cut things short, saya ambil keputusan untuk bekerja sepenuh masa dan at the same time belajar sepenuh masa. Dia tak ada half-half. Sebab saya memang kena jadi breadwinner of the family. Tapi, rahmat dia ataupun dia kata the lesson is saya berada di mana yang saya ada sekarang dengan kehidupan yang alhamdulillah disebabkan saya rasa sacrifice yang kita buat daripada dulu tu. Kita sangat fokus, kita tahu saya kena kerja buat betul-betul. Rupanya memang inilah jadi pekerjaan sepenuh masa sebabkan ketentuan dan keadaan pada waktu itu. So daripada kita nak menangis-nangis, nak minta tolong, nak pergi menumpang-menumpang, saya dah tak nak. Jadi saya ambil keputusan, saya jaga mak saya akan handle everything dari umur 12 sampai sekarang. Financially, alhamdulillah, saya dapat manage semuanya untuk mak saya. Tapi, dia pun ada banyak bantu saya dalam saya punya kerjaya. Sebab dia seorang yang very business like, dia tahu networking, PR, branding. So, dia banyak bantu saya untuk ke tahap yang lebih tinggi. Amazing, very sorry to hear you have to go through all those hardship, especially when you I think everybody so has their own story. Yeah. I don't feel like I'm the only person going through this. Bila saya berbincang, bersembang dengan orang dan kita kan dapat berjumpa dengan ramai jenis manusia, we realise sebenarnya sama je. Cerita lain-lain, tapi we will all be tested. Tapi macam mana cara kita diuji and the keputusan yang kita buat tu dia akan impact bukan hanya jangka masa pendek tapi panjang juga. So I'm sure there's hundreds of thousands, if not million of people yang go through certain time of their life through this hardship. Tak dapat support system ke? Bantuan ke? Saya memang rasa saya ataupun alone. Totally memang saya rasa saya alone. Saya rasa umur 12-13 saya dah suicidal. Kita rasa macam at any time saya boleh kehilangan everything. Mak saya. My mom is everything. Tak kisahlah saya boleh hilang everything, tapi kalau saya ada my mom, saya okey. Tapi ini sekarang ni saya mungkin akan kehilangan my mom. So kita orang berpindah ke Penang. Ada kawan baik dia tolong dia dan dia pergi berubat, dia pergi hospital apa semua, dia dah sihat. Tapi mentally dia dah tak sekuat dulu. Dia dah tak boleh. Dia kata kalau dia stres lagi benda tu akan datang balik. Jadi daripada umur 14 tu pula dengan keadaan kita memberontak, kita sakit hati mak kita, kan macam-macam lah. Tapi at the same time at one point saya realise inilah syurga dan pahala saya. Jadi sebenarnya alhamdulillah saya punya kompas dia tak lari jauh. Kalau kita buat jahat sikit je kita terus saya dapat rasa daripada dulu self-corrected saya dapat kekuatan untuk sentiasa balik ke jalan yang betul lah. So that's where I find teenagers sekarang ni pun dia punya dugaan dia orang sangat besar. Lebih besar daripada saya rasa kita punya time. So it's a good topic lah. I think it's good you sharing this story, boleh jadi inspiration for other people yang facing hardship juga. Zaman sekarang we tengok a lot of mental health issue. Betul. Saya pun jumpa banyak benda-benda macam ni lah. Nak bunuh diri. Anorexia umur 14, nak bunuh diri umur 13. Tapi ni semua seorang-seorang. Saya tak cerita kat sesiapa. Sebab dia beban lah, beban terlampau. Beban yang kita tak ada outlet. Saya tak ada siapa-siapa yang lain untuk jadi saya punya guide. Mak saya sakit jadi dia banyak down. Emosi dia pun naik turun. Saya bangun saya tak tahu saya sebenarnya dalam masa 2-3 tahun tu saya tak kenal dah mak saya tu siapa. Saya kehilangan dia sebab dia dah sakit. Jadi cara dia pun dia bukanlah yang penyayang yang macam saya kenal tu, dia sendiri stres. Jadi there's a lot of friction.
Jadi bila friction, kita teenager kita buat apa? Kita makan dalam. Kawan-kawan artis time tu ke? Mana ada, saya tak berlakon lagi. Oh, time tu? Saya belum berlakon. Advert ni dia okey, memang okey. Chinese je. Dia bukan dalam industri macam TV station apa semua, tak, belum lagi. Okay. So you go through all of these things, hardship on your own, tanpa support system from government or any institution, NGO, masjid or nothing. Tak ada. Do you have any advice how I don't think at that time you boleh fikir Of I would be course. here I am kan, tapi Tak ada. for other people yang tengah duk suffer ni, later I want to ask you also, what kind of advice you bagi kat dia orang yang go through all this Bagi hardship saya, ni? kita diberikan akal dan kita kena ada sifat kesyukuran. Di mana saya tahu, jangan cakap lah, saya dulu memang tak ada peluang pun nak buat duit dalam umur saya 13-14 tu, nak buat constant money kalau saya tak rasa macam tu. Saya dengan akal tu, saya boleh cari jalan untuk buat duit. Saya tak payah nak pinjam duit, saya tak payah nak meminta-minta. Dengan kita tebalkan muka, saya tak kisah nak basuh toilet ke nak apa, dah sampai tahap macam tu. Sebab bila kita nak kena pay our bills and teruskan kehidupan, dia bukan fikir pasal apa-apa dah. You just have to keep going. Ambil je peluang apa-apa, dapatkan pekerjaan tu. Bila dah dapat bayar bil, kita pun dah boleh berfikir. Yang benda pertama adalah cari je apa-apa sumber dulu, kos yang halal insyaAllah. Cari je apa-apa sumber dulu untuk kurangkan ataupun bayar bil supaya otak kita dah boleh berjalan. Bila kita dalam keadaan tak bekerja, tak ada, dah banyak hutang, ada banyak benda, otak kita stuck. Tak ada pun solution yang akan datang. So take the first step, cari je lah apa-apa peluang, dapat 1,000, 2,500 pun bayar, at least dapatlah beli makanan masuk dalam fridge, ada makanan dalam fridge, boleh bayar electricity, dah boleh duduk, boleh fikir. Dalam keadaan kita boleh fikir tu, dalam otak kita sihat sikit, kita boleh ada solution yang seterusnya. So get out of that rut first. Yang tu yang saya rasa orang selalu dia macam terus dia tak boleh nak bergerak ke depan, ke belakang pun tak Dia boleh. jadi stuck, Dia jadi stuck. Sebab dia fikir kalau saya kerja 7-Eleven, saudara masuk nampak saya macam mana. Dah tak kisah dah. It doesn't matter. Yang penting kita terus berjuang untuk diri sendiri. Saya tak boleh nak bagi the facts according to your question, because to me it's all about psychology. But because saya nampak you on your own, macam you mention tadi kan, ramai orang datang duk cerita masalah dia semua, at least there's an avenue. People, where do you go kan? So what happened to a lot of other youngsters yang have to assume responsibility at young age? Ke mana dia nak pergi? In your case, there's none lah, you on your own. Saya rasa what happened was bila kita berpindah randa, tak pergi sekolah apa semua, kita jadi disconnected. Betul. Dia macam tiba-tiba dunia kita terbalik. Kita nak pergi dekat kawan nak bercerita pun kita tak tahu nak cerita macam mana. And I think sampai sekarang actually saya ada masalah untuk berkongsi, just open my mouth and cakap apa masalah dalam situasi saya. Sebab saya rasa saya ni boleh nak handle semua, tapi at the same time we need to learn to saya talk. rasa maybe it's a bit therapeutic for you perhaps to talk about it and jadi inspirasi kepada other people yang Saya having the same. songwriting lah kalau nak cakap soal Okay, kat situ ada, therapeutic. Saya songwrite daripada umur 9. I play a lot of music, and benda tu yang menjadikan saya tenang and dapat fikir dengan logik. So is this the kind of youngsters punya issue yang datang kepada Kalau tanya saya, dia semua orang dia akan ada masalah. Macam dia Nasyab tadi. Semua orang akan ada masalah, tapi cara kita nak adapt dengan masalah tu kita kena set betul-betul dalam otak. Macam saya selalu anggap masalah ni kita punya part of journey. Jadi kalau kita tak jumpa masalah, mungkin kita tak tahu cara nak betul cari solutionnya, cara nak survive. So pada saya kalau hidup tak ada masalah pun susah ke. And to be able to work under pressure. Better ada masalah. Benda apa yang saya lalui dulu tu, it's actually pressure dia sampai saya rasa saya dah boleh gila kot. Tapi benda tu sekarang ni saya rasa apa-apa masalah besar yang datang, saya terus jadi orang yang paling tenang. Boleh absorb.
suami saya dah tapi dia akan tengok saya macam kenapa tak ada perasaan? Bukan, sebenarnya saya dah ada method dah apa macam mana kita nak buat. Kita dah biasa kerja dalam keadaan yang stres. Jadi bila stres kita tak berhenti berfikir dan freak out, tapi kita dah dapat dah okay, this is the solution, this is the solution, this is the solution. So saya rasa macam benda tu adalah satu superpower lah. Jadi always put yourself dalam keadaan pressure supaya kita boleh grow and kita boleh jadi orang yang lebih matang. Betul. Masalah tu pada saya dia buatkan kita lebih matang lah sebenarnya. Memanglah sakit. Kalau dia masalah ni, dia tak akan settle selagi kita tak selesaikan. Kalau kita lari dari masalah tu still ada. Unless kita belajar untuk selesaikan. Tu yang selalu saya advise dekat diorang, sebab saya pun bukannya di kalangan orang yang senang. Saya pun di kalangan orang yang susah juga. Sebab tu bila saya rasa e-sport is one of my turning point dalam hidup ni, saya akan buat betul-betul. Sangat buat betul-betul. Betul. Jadi saya rasa message pada budak-budak dekat luar sana, kalau ada passion, cuba honekan skill tu. Cuba betul. perbaiki. Tak kisahlah orang kata tak pandai ke, teruk ke apa. Memanglah sekarang teruk. Kalau dulu tengok saya berlakon pun tak rasa nak tengok saya berlakon pun. Tapi Apa lama-lama filem pertama? Umur 9, Idola, Kembang-Kembang Hidung. Tapi walaupun umur saya 9 tahun, tapi masa tu saya tak aktif lagi dalam filem atau TV. Itu cuma percubaan pertama. Itulah ni siapa? Sidi Oraza ke? Tak, dia Norman Hakim and Jaslina Hashim. Lama dulu lah, jangan throwback. Goleng Gincu lah. Goleng Gincu, right? Saya betul-betul minat Magica. Lah, Magica. Sebab dia macam musical kan? Yes, dia folklore Melayu lah kan. Tak tu lah saya betul-betul Diana Daniel. Nak pindah tempat lah. He's a big fan. He's been saying he's a big fan of Sebab tu saya rasa sampai sekarang masih lagi berpeluh tiaknya. Nampak tak betapa dia ada orang call sekejap. Tapi thank you lah for sharing your story kan. To me, I think like culturally, because I don't feel shy to talk about it. I feel like that's like my journey, and I'm very happy to share. Yeah. Did you know any of this story? Tak pernah. Orang tak tahu pun. Dan sangat-sangat terinspirasi lah. Ramai akan tengok, ramai akan rasa macam mental health pun. Betul. Mak saya bila dia sakit, dia dapat major depression. Dan saya pula, I was almost suicidal. Saya anorexic, quite depressed as well. I think it's important untuk budak-budak zaman sekarang, walaupun umur dia 7 tahun, kan, untuk ada financial literacy yang tinggi. Sebab semua ada transaksi sekarang ni, semua duit. Kalau tak dulu budak-budak dia takkan pegang duit, tapi sekarang keluar je everything is money. So they need to know value mak dia, ayah dia keluarkan duit tu untuk diorang, apa yang diorang minta tu. Diorang kena aware, banyak ni, mahal ni, murah ni. And then diorang sendiri kena pandai bajet daripada sekolah rendah. Saya percaya benda ni penting sebab dia skill yang perlukan masa untuk kita grow. Dan kalau kita bagi dia, umur dia dah 12 tahun, 13 tahun, you bagi 300, you tengok dia balik ada berapa, I can bet potong tangan hilang semua 300 tu. Jadi bila dia dapat kawal nafsu dia dengan bajet dia, dia ikut nafsu tu, ikut bajet. Tapi cakap pasal nafsu sekarang ni semua instant gratification. Apa yang kita nak, lah ni juga nak dapat. Macam I'm growing up dulu, kalau nak something tu, you kena work for it, kena kumpul, kena puasa, macam-macam lah. KFC dulu pun setahun sekali. Betul. Jadi apa yang kita nak lambat kita dapat. Tapi sekarang ni apa yang kita nak kita dapat cepat. Sebab itulah financial literacy is everything. Sebab duit masuk pun cepat. TikTok live, I huha. Mungkin nak masukkan kontroversi sikit, dapatlah 200, 300, 400. Bercakap belum jual produk lagi. I can get 400 a day. Now everybody can make money. Even his son is making money on YouTube. Betul. Melalui YouTube lah. Dan diorang akan demand, Daddy, saya dah ada duit. Betul. Jadi Daddy kena belikan saya game ni, game tu, game ni, game tu. Macam mana nak cakap no? Tapi dia pencampuran pun dia juga. Macam anak saya, dia takut kalau duit terlalu banyak. Tu anak saya. Sebab dia pencampuran dia macam tu. Ada sekolah agama. Jadi bila dia nak buat grup main game ke apa, dia tanya mami dia dulu boleh ke tak. Cuma bila dia nak spend tu dia takut. Sebab kita bagi duit sekolah pun dia betul-betul, dia bukan kedekut tau.
dia jenis takut. Dia berhati-hati lah. Berhati-hati. Jadi bila, tapi yang first lah, yang second dia style sikit. Puha sikit. Kalau yang lah first anak ni, saya yang kedua tu pun. kalau saya nak belikan kasut mahal sikit, dia akan tengok. Dia harga dia macam tak okey je. Macam tu. Saya dah tercerita. Masa Chinese New Year, kan kat sekolah dia orang ada buat macam celebration apa semua kan. So dia orang ada buat art lah dalam bahasa Cina. So dia orang tulis dalam bahasa Cina tu apa dia orang wish for. Suami pula, anak saya yang lelaki masuk lebih banyak peluang, more opportunities. Anak perempuan saya more money. Second child syndrome. Saya cakap, kenapa more money? I love money. Aduh. Your daughter? 7. Sama, my youngest is 7 as well. Tapi as parents kan, kita try to instill financial literacy. Kita, if you want something, 1/3 of it I would pay. Betul. 1/3 of it you have to save from your allowance. 1/3 of it you have to work for it. Mana kata susun kasut, hantar pinggan ke dapur, kemas rumah kat barang. Kena ada usaha dalam apa-apa jenis dekat rumah kan. Betul. So bila dia dapat benda tu pun dia value lebih. Yes. Tapi as we grow up, macam challenges yang happen to you, social problem, family problem kita, macam mana kita nak selesaikan? I still believe that apa nama jabatan ataupun agensi yang diamanahkan untuk menjaga family like yours when you having hardship, or my mother dulu apa semua tu, mesti jalankan dia punya tanggungjawab lebih efisien. Betul. Ada sesuatu yang memblock communication tu. Memblock bahasa Melayu. Memblock. Ya. There's something lah dia jadi ada missing link dekat situ kan. Saya rasa kita pun tak tahu hak kita. Mostly. Betul. Jadi macam mana kita nak tuntut sesuatu tanpa kita betul-betul faham kalau saya berada dalam kesusahan, saya masih ada hak sebagai rakyat Malaysia. Jadi dari situ I think there's more awareness that should be put supaya kita tahu, okay, kalau aku apa-apa jadi pun aku takkan betul-betul terkontang-kanting sebab aku ada lagi jabatan ni, jabatan tu yang I boleh tuntut hak untuk sementara lah sampai I get on my feet again. So dari sini we can say thank you again to you sebab buka mata saya, makes me feel like there's this thing yang kita kena bagi tahu semua orang lah. Saya pun memang tak tahu. Yang ni salah satulah awareness of it. Macam sebab office, kalau orang tak cari dia, dia tahu dia boleh cari, dia boleh pergi dan tuntut. Jadi dia bukan macam tak ada siapa pun datang. It's very, dia macam blame. Saya rasa it's almost like that lah. Bukanlah kata. No, it is like that. I rasa it's ridiculous that contohnya di Perlis, Putra Mahkota keluar mencari orang yang susah, bagi bantuan directly. And then kita He ada has satu enough like hands and feet to do that. And then kita ada penceramah atau ustaz yang duk pergi merata-rata tempat. Kita ada dulu kat TV, kalau kita ingat program Bersamamu kot. I don't remember the name. Pergi tapi zaman sekarang ni saya rasa is ridiculous lah benda tu jadi. Ini salah satu benda yang obvious syarikat saya ni cuba atasi, but we are small company, the impact that we can do is small. Kita bukanlah ada the might of budget kerajaan nak buat apa semua. Apa yang kita boleh buat, kita ada produk yang kita boleh bantu orang. We talk about it and raise awareness. Cara nak selesai ni saya rasa kena empower community leader. Betul. Because orang yang duduk dalam community tu saja yang tahu siapa yang susah. Ya, ketua kampung, JKK, ustaz apa semua tu, dia sepatutnya jadi ejen perubahan, agent of change. Bagi pihak yang diamanahkan lah, Majlis Agama ke, Baitul Mal ke, atau Jabatan Kebajikan ke, ataupun hospital, because you need education, you need pendidikan. Tercicir sekolah, semua orang budak sekolah pergi sekolah should know. So saya rasa agensi ni patut empower all this community leader. Macam saya punya case, saya international school, dia for profit. Okay, true. Jadi kalau kita tak boleh bayar yuran, tak payah cakap banyak lah, jangan datang sekolah. Cikgu dia takkan bagi tahu dekat mana-mana siapa-siapa kebajikan pun what's happening to you, because
they are for profit. So kau tak boleh bayar, that's not my problem. Itu yang saya rasa jadinya pada saya. Bila contohnya kalau saya masuk sekolah kerajaan, mungkin saya akan dapat bantuan. Tapi sebabkan bukan daripada kerajaan, jadi saya tercicir. Sebab orang akan anggap, oh middle class, lantaklah, you'll be fine. You know. Tapi sebenarnya not really, because sometimes you fall, you don't even know what's down there. You're not familiar with what's down there, and the impact emotionally and mentally is sometimes even more shocking. Because you're just like, oh my god, what happened? Someone pulled the rug from under my feet, just like that. Fall down flat on your bum. So that's what my mum faced, and dia jadi trauma nak kerja balik. That's what my mum jadi. Saya rasa dia trauma nak kerja balik sebab semua usaha dia jatuh sebabkan dia punya kesihatan. Jadi untuk dia nak start balik, dia takutkan nanti dia kerja sakit balik. So again, sometimes we cannot blame because I pula duduk service apartment. There's no community. Yeah, that's true. You know, and such. So again, there are certain situations where there are loopholes. Macam tercicir daripada safety net. Daripada safety net. That's why if I knew I had the right, I boleh pergi tuntut. Betul. Tapi I sendiri tak tahu, jadi I tak pergi. I had the means to go, tapi I tak tahu. I just thought, okay, macam ni lah kalau ni, usaha je lah. But now that you tell me that, whoever I see, I can now be an agent of, macam that message that I could have solved my issue, I can then turunkan dekat. Because some of my family members are still struggling. No, sometimes nak dapat, katalah now that you know kan, nak dapat pun bukanlah senang sangat. Susah, dia birokrasi dia. Oh betul, red tape, kena isi borang yang banyak. Contohnya kita bekerja gaji hari. Satu hari kerja kedai tom yam ke RM60, RM80. Katalah hari itu kita perlukan untuk pergi minta bantuan. So you terlepas peluang untuk buat gaji satu hari sebab dia hanya buka pada waktu pejabat. Betul. So one day you pergi and then you realise you kena isi banyak borang. Dia ada, saya tahu, setengah-setengah negeri bagi emergency. If you really in hardship, terus dia bagi RM200-300 ke RM50 ke. Tapi yang tu cepat. Dia tengok juga situasinya situasi yang teruk. Tetapi satu hari kita hilang gaji. Bila isi borang, nak kena ambilkan bawa pasport. Betul. When was last time ambil pasport? RM18, RM26. Duit lagi. So, and then nak kena balik kampung, endorse. Dengan ketua kampung ke guru besar endorse. So, you lost 2 days, tak dapat pendapatan, duit tengah tak ada, lepas tu nak kena keluarkan kos. It can, saya bercakap because I build this technology platform where you can apply financing tanpa berjumpa orang, tanpa isi borang. So, technology can be a tool untuk kita selesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab dia tak perlu gunakan masa yang banyak kalau dia nak buat secara online. Tapi teknologi ni dia duduk bukan berseorangan, dia kena ada another partner. Partner is the user lah. User tu bukan orang susah. Kadang-kadang orang susah tak tahu macam mana nak pakai sistem. So kena ada orang tolong dia. So kena back to the community balik lah untuk bantu kan. Shall we take a 5 minutes break? Boleh. Kita akan bercerita tentang kewangan. Saya antara yang ada masalah kewangan dululah. Taklah kecil-kecil. Saya dulu suka gadai barang. Ada PlayStation gadai. Ada handphone. Pasal? Kenapa? Sebab saya nak belanja wife saya time tu. Girlfriend. Tutti Frutti. Sebab nak makan Tutti Frutti. Saya suka niat awak, tak apa gadai je. Okey. Sanggup saya gadai Nokia 8250 time tu. Sayang betul awak, nasib baik kahwin dengan dia. Betul. Saya sanggup gadai tu untuk makan Tutti Frutti berdua. Dia tahu tak? Dia pun tahu. Dia pun gadai kan. Kalau dating. Ini love story ni. Zaman dulu kewangan. Kita nak dapat duit tu susah. Nak dapat duit susah. Walaupun parent saya meniaga F&B, maknanya ada kantin, ada bisnes yang bagus. Tapi saya belajar dan diajar dan saya ajar diri saya untuk jangan minta. Macam mana pun ada duit, gadai, isi minyak RM5. Saya antara yang pernah isi minyak RM5. Pakai kereta kakak saya, isi minyak RM5, keluar dengan girlfriend. So, dia pernah tak hadapi masalah kewangan ke apa? Sebab pernah, tapi dalam situasi saya dia lebih kepada keluarga saya yang menghadapi, sebab saya macam Eddie jugalah. Seboleh-bolehnya kalau saya pinjam pun saya tak akan pinjam lebih daripada RM1,000.
Sebab saya tak suka perangai pinjam. Betul. Dengan diri saya tak nak. Jadi contohnya kalau saya tak cukup bulan tu, saya marah diri saya. Awak tak jaga cash flow awak. Ini bukan masalah orang, ini masalah awak. Bagi diri saya lah. Kalau awak punya gaji ni dah, saya rasa cukup dah untuk semua benda. Tapi nafsu ataupun benda-benda yang kita tak fikir panjang, kita main beli, tak tengok balance. Benda-benda tu adalah perangai. Jadi bila saya nak pinjam tu adalah satu benda yang macam saya akan marah dengan diri saya sendiri dan terus kalau dapat je terus bayar. Saya malah nak fikir ada hutang dengan orang semua. Jadi memang saya tak ada masalah kewangan. Sebab saya sangat jaga benda tu. InsyaAllah sebaik-baiknya lah. Tapi tipulah tak ada. Macam tu saya cakap. Kadang-kadang kita pinjam tu, boleh tak nak pinjam 200 kejap. Nanti payment aku masuk esok. Macam tu je. Dia just nak ni rolling sikit. Saya ada satu tahap yang mana saya terduduk sebab ada family member saya ni dia pinjam dengan Along. Tiba-tiba dia bekerja dengan syarikat saya. So tiba-tiba macam mana cerita dia? Saya dapat tahu dia pinjam dengan Along. And then tapi cara dia cakap on the phone tu, dia cakap macam saya ada satu masalah besar. Dalam hati saya, ada masalah jantung ke? Saya pinjam Along. Pinjam Along? Oh, masalah kecil je tu. Sebab saya ingatkan, nampak? Along, adik Angah. Abang adik Angah. Saya ingatkan mungkin jumlah yang tak besar. Tak apalah, kita ada savings kan. Bolehlah kita tolong untuk selesaikan masalah tu. Rupanya, bila saya dah cuba handlekan, dia datang lagi. Sampai kan satu tahap tu saya punya savings habis untuk selamatkan my family member ni. Dan saya tertanya-tanya, takkan satu boleh jadi macam ni? Berapa awak pinjam? Dia kata dia pinjam 20,000. La ilaha illallah, kalau setakat 20,000 kenapa tak datang je dekat I? Sebab I boleh tolong. Kenapa you tak buka mulut? Malu. Betul. Tersegan, tersepit, tak nak nyusahkan orang lain. So ini antara punca-punca yang orang pergi sebab dia rasa kalau aku minta tolong pun aku mungkin merosakkan hubungan dengan orang-orang di sekeliling aku, biar aku buat sendiri. Tapi Along ni dia akan libatkan semua orang. Betul. So walaupun kau tak pinjam dengan aku, tapi kau pinjam dengan Along, nanti Along tu cari aku. Sama juga. Baik you datang ke I. So itu pengajaran yang paling besar lah. And saya dapat tahu bukan satu tapi 14 Along. 14 Along? 14 Along. Wow. Jadi saya terpaksa selesaikan untuk dia sebab dia tak ada cara untuk keluar. Jadi saya pergi PPIM tu, saya minta tolongan diorang. Diorang cakap dengan satu syarat, jangan pinjam lagi. Bukan saya yang pinjam. Saya pun jangan pinjam lagi ya. Saya cakap dengan orang sebelah lah kan yang meminjam tu. 2 minggu lepas tu PPIM call. Sebab ni semua berangkai. Along ni semua berangkai. Sebenarnya dia one big family. Nampak je macam yang ni tak ada kena mengena dengan yang ni. Tipu. Diorang ni semua friends. Dia dah tahu dah siapa pinjam. Contohnya Eddie pinjam dengan orang tu. Orang ni dia akan cuba untuk bagi you pinjam lagi. Betul. Itu modus operandi dia supaya kita terjerat. You tak akan berhenti dengan satu. Sebab bila ni pressure you untuk bayar, you akan cari yang kedua. Dan kedua pressure you, ketiga. Tutup lubang kali lubang. Tutup. Tahu-tahu ada 14. Dan dia akan accumulate jadi 200,000, 300,000. Jadi PPIM tak boleh nak bantu sebabkan perangai. Bila kita dah tetap pinjam, kita nak cuba selesaikan masalah ni, tapi you masih tak nak berhenti, tak menyesal lah. Tak serik. Jadi macam mana dia nak bantu orang yang tak serik? Kita kena serik. Jadi dia pun minta maaf, saya tak boleh bantu sebab pihak keluarga awak tak serik. Dia pinjam sebab? Saya pun sebenarnya saya tak pernah tahu jawapan dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya gasak. Saya tanya macam-macam cara. Saya cuba minta kawan baik tanya ke keluarga belah sana, tanya semua. Jawapan dia lain-lain. Sampai saya minta pertolongan white collar crime police. Dia memang bahagian Along lah. Jadi bila dia tengok ni, sebab saya pihak ketiga, saya bukan peminjam. Jadi dia kata, okey, sekarang ni berapa yang awak dah bayarkan untuk keluarga awak? Saya kata mungkin lebih daripada 100,000 kot saya dah hilangkan duit saya tu. Lebih 100? Memang sia-sia lah, saya memang cakap sia-sia lah sebab saya kurang tahu macam mana. Yalah,
kita jadi macam nak bantu kita punya keluarga yang tengah desperate ni. Kita cuba ingatkan dia boleh pergi macam tu je. Tak, dia ugut apa semua. Saya cuba daripada awal lagi nak suruh dia pergi polis, tapi dia yang takut. Bukannya saya suka-suka nak bagi duit, tapi dia takut. Kita tak takut sebab kita bukan peminjam. Betul. So saya dah serik, dah macam benda ni memang takkan berhenti. So saya dah tahu benda ni macam macam terbodoh je kat sini. So I went to the police. Polis tu pun macam, dah berapa awak bayar? Berapa yang dipinjam? Tak payah bayar dah. Settle. So dia kata tak apa, kita akan settlekan untuk awak. Sebab awak dah bayar lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi apa yang diorang nak cari you lagi? Ini bully je ni. Dia saja nak tekan tengok sejauh mana yang kita akan tunduk. Jadi di sini saya menyesal tak pergi ke polis Along lebih awal. Saya dengar cakap keluarga saya ni, tolonglah jangan apa sebab kita termakan dengan dia punya takut. Tapi sebenarnya no, kita punya negara ni ada law, ada enforcement. Seboleh-bolehnya pergi sembunyi dululah kalau nak buat, sebab kita pun tahu kadang-kadang betapa agresifnya Along ni. Untuk dapat apa dia nak, walaupun polis cakap tak payah bayar, dia orang tetap juga nak berkeras. So ada dia terpaksa bersembunyilah juga untuk beberapa bulan sebelum semua kembali normal. Tapi itu macam satu perangkap di mana kita menjadi hamba kewangan atau financial slavery, financial slave. Negara kita macam obvious kita ada lesen pinjam wang. Lesen pinjam wang, dia kata kalau orang pinjam duit dengan kita, ikut akta lah, dia kata kalau letak cagaran, you hanya boleh charge dia 12% setahun. Kalau dia tak letak cagaran, 18% setahun. So kita pinjam pun tak berlesen. Satu tak berlesen lah, tapi dari segi konsep keadilan, pinjam kita bayar balik. Jadi kalau dia pinjamkan dengan interest, bayarlah interest. Kalau pinjam untuk contohlah kita nak kira, pinjam 100,000 at 15%. Kita bayar dalam masa 4 tahun. Berapa banyak yang kita bayar? Kita pinjam 100,000, lepas 4 tahun kita bayar 150,000. That's 4 years, 15%. Tetapi bila kita pinjam dengan Along, kadar yang dikenakan kat kita, pertama kita tak tahu. Saya pun tak tahu sampai hari ni. Orang yang pinjam tak tahu. Berapa banyak dia pinjam, dia tahu dia pinjam 20. Berapa yang dia bayar principal dulu ke, dia bayar interest dulu ke. Berterusan sampai jadi 100-200 ribu, which is ridiculous. You pinjam RM10, you pinjam 20, you bayar 200 kan. Doesn't make sense. Tetapi kenapa people continue bayar? Sebab dia ada elemen-elemen mengancam lah. Mengancam maruah, mengancam fizikal, memalukan kita. And then kita tak tahu, saya dah bayar lebih kan. Kalau ikut undang-undang, semua tu dia dah buat dekat saya. Tapi saya macam sebab saya tak pinjam. Dia cuba ugut, dia cuba apa, dia nak letak muka saya dekat Facebook. Saya rasa dia dah letak kot. Ada. Dia macam-macam lah, dia cuba nak takut-takutkan. Saya cakap, come and get it, because I tak pinjam. You nak cari orang yang salah. Why you nak libatkan I dalam benda ni? Yes, I nak bantu I punya family member. Tak semestinya you boleh tuntut dekat I bantu family I, bukan bantu you. So dia cubalah, dia cakap, okay, today I'm going to post on Facebook. I said, go ahead and post. Don't forget to say I said hi to everybody. Hello. Because you are a fighter, but a lot of people are not fighter. A lot of people are victim. Dia sendiri pinjam, bukan dia saja mangsa. Keluarga, macam your case, keluarga mangsa. Duit you, saving you semua habis. Hanya nak lansaikan. So, satu benda, undang-undang tak benarkan benda ni berlaku. Of course, it's unlicensed. Keduanya, dia ambil keuntungan yang melampau. It's no longer keuntungan, it's satu scam lah. Nak sedut harta you ambil kan. It is a scam. Dan memang bukan cara yang betul. Jadi kita perangkap diri kita sendiri. Betul. But you see, kalau you pinjam 20,000, you bayar 200,000, bermakna ability untuk meminjam, ability untuk membayar balik. Keupayaan tu bayar ada. Sebab dia bayar sampai 100-200 macam your case, and a lot of other people berbayar. Tetapi kenapa dia tak boleh dapat pinjam dengan cepat daripada tempat yang bukan haram? Kat mana? If I need money, I need fast, kat mana? Yelah, tapi selalunya bukan Orpheus. Selalunya yang bukan Orpheus ni, dia ada ciri-ciri lah. Kan? I'm sure Orpheus pun dia ada standard-standard dia, tapi selalunya bukan Orpheus,
dia lebih mengkomplikatkan keadaan orang yang sedang terdesak. So orang terdesak ni kadang-kadang dia memang perlukan benda tu sekarang, esok, minggu ni. Jadi dah ada papan dekat tepi-tepi jalan tu kan. Get this, you betul. can get 100k. Tapi andai kata Along ni perniagaan dan industri tu sekelip mata ni pupus, tak ada. Kan? Jadi orang biasa yang nak perlukan duit yang cepat, kat mana dia nak pergi? Sebab dia fulfilling satu kehendak. You nak duit cepat, dia boleh bagi cepat. Itu saja dah. Tapi katalah Along hapus. Petik hari ni tak ada Along kat Malaysia. Macam mana orang yang perlukan duit cepat nak dapat duit cepat? Sebab duit nak dapat tu lambat. Walaupun dia boleh bayar, kadang-kadang dia minta pun kena reject. Betul. Reject, dia kata tak nak bagi. Yelah, dia nak buat loan bank, personal Credit loan, score. semua tak Ambil- boleh. ambil masa yang lama. Orang yang memang tengah berhutang, ada masalah duit, dia bukan semalam, kadang-kadang tu dia 3-4 bulan dah show dekat Secret, dia dah tak boleh nak ambil loan semuanya lah. So dia kena ada penyelesaian lah. Pertama, kena cepatkan proses, terutamanya dalam bahagian yang membantu orang. Kalau orang susah minta, orang terdesak minta, memang dalam agama pun ada, dalam negara pun ada, dia minta kita tolong dia dengan cepat. Kalau kita tolong dia lambat, ni bukan salah dia. Memang ada manusia yang terdesak, fall on the hard times, so they need money fast for a short time. Kita kena tolong dia. Bukan masalah dia sangat. Jadi masalah kepada kita. Kita kena bagi benda tu cepat. Kalau bagi lambat, dia pergi ke tempat yang cepat lah. Tempat yang cepat is any phone number dekat pokok billboard besar tu, they can just call. Jadi what you're saying is kita pun kena mainkan peranan untuk pastikan diorang tak pergi ke sana kalau diorang dah datang kat kita. Sebab dia ada satu masalah, dia nak duit tu cepat. Cepat tu kita boleh guna teknologi, macam office kita pakai teknologi. Tapi pada masa yang sama, duit yang banyak ada memang diperuntukkan kepada orang susah. Majlis agama ada banyak, jabatan kebajikan ada banyak. Bukan saja dia susah kita bagi, kita kena cari dia. Dia susah, dia nak datang kat kita, dia pun tak boleh nak datang kat kita. Kadang-kadang orang miskin dia ada di psychology issue kan, nak kena masuk ke pejabat, saya baju buruk, dia betai, situ aircon, nak isi borang. So it's very, we have to make it easy. Sebab masalah ni very unfortunately happen to you and a lot of other people. Ada family member, kawan dekat kampung pun saya yang kena, kawan-kawan saya yang sekolah pun ada yang terjerat juga benda ni. It's very difficult bila dah kena nak keluar daripada Along tu susah. Keluar daripada jerat tu. So dekat office ni kita kata we try to help lah. Kalau you bekerja, you dapat gaji, you nak duit sementara waktu, dengan segera kita boleh bagi, and then potong gaji lah. Tapi yang duit yang besar, zakat yang orang bayar beratusan juta, itu kena bagi cepat. So we are trying to, bukan komplain sajalah, kita pun bekerjasama dengan agensi yang bantu orang susah ni. Kita kata you can use our technology supaya cepat you boleh bantu dia. I see. Ini bukan terjerat sebab kesepitan sangat-sangat. Salah satu contoh, bantuan persekolahan. Bila sekolah habis bulan 11. Di zaman sebelum Covid lah. Sekarang sekolah habis bulan 3 kan. So, habis bulan 11, dia masuk bulan 1. You tak pergi sekolah, anak tak pergi sekolah. The calendar. But it's a different calendar. Kalender dah berubah kan sebab Covid. Tapi dulu hujung tahun lah, habis sekolah, you masuk bulan 1. Boleh dapat bantuan baju persekolahan. Seluar baju, kasut, tali pinggang, stokin semua, satu anak nak 2 pasang. Ada 4 orang anak, 3 orang anak, you miskin. It's a lot of money that have to come up. Selungguk macam tu. Ada agensi pusat zakat semua bagi. Tapi anak masuk sekolah bulan 1 dapat duit bulan 2. Tapi andai kata you ambil dengan Along, you terjerat kat situ, lambat sikit lah. distribution lambat. So dengan teknologi kita boleh cepat. Kenapa ambil masa yang lama? Dengan ada kemajuan teknologi, sepatutnya ada perubahan lah dekat situ juga. Can you imagine, you bukanlah terdesak, hidup you okey, tapi tiba-tiba nak kena beli. Anak yang kecil bukan dia tahu, dia nak pergi sekolah, kawan-kawan dia baju baru, dia nak baju baru juga kan. And then badan dia pun dah tinggi, dah besar, dia tak boleh pakai dah yang lama tu. Betul. How we can make it fast? So responsibility ni, kita orang biasa bercakap,
berkenaan ini, raise awareness. Sebagai syarikat pun kita bawa satu efisiensi supaya cepat, dan kita rasa orang ataupun agensi ataupun kerajaan pun kena cepat juga. Dan orang yang memerlukan bantuan ni kita tolong. Kita tak boleh kata engkau tak jaga duit, engkau tak betul ke semua. Yeah, that's a different issue. This is a different issue. Kita tolong dia. Kalau kita tak buat, what is the cost of not doing? Hidup dia terancam, hidup dia terseksa, dan dia pun tak boleh kerja. Dia tak boleh fokus, productivity dia jatuh, efisiensi dia jatuh. Bukan dia saja, the whole company suffer. Betul. Keluarga pun suffer kan. So dia berantai. So kita rasa teknologi boleh, tapi dia perlukan banyak, semua orang kena buat lah. Kena buat sekali untuk tolong orang susah. It's very important to help. It's stressful. This is a stressful conversation. But it's not that difficult. I feel it's stressful sebab I feel slightly helpless. Betul. Macam kita helpless. Macam if only we could be part of that system to fix that macam delay. But actually you are kan? You're talking about it. You pun duk cerita bagaimana you cuba nak dapat duit, and then helping out the gig economy ni kan. Dia macam ni lah yang saya tahu, dia bukan orang-orang yang you know, a certain bracket je. Ada yang Tan Sri, ada yang Datuk-Datuk pun terjerat dengan Along sebab bisnes dia tiba-tiba 360 daripada setiap bulan masuk juta-juta, tiba-tiba ada yang sangkut 3 bulan sangkut dah 3 juta. Dia nak cari kat mana? So sometimes dia akan buat decision yang luar daripada kotak fikiran orang normal ni. Dan ada kawan saya, dia kiranya datang daripada family yang sangat quite prominent, nak kata sangat, but you know, dia memang budak yang kalau zaman sekolah tu dengan driver, dengan bodyguard semua ada. Yes. And sangkut dia punya family kena lari luar negara, pindah sebab they just cannot pay off Along yang mana diorang dah pinjam banyak. Along satulah, kita bercakap kita orang Islam kan. Ambil pinjaman yang berasaskan riba tu haram. Dihalang. Tapi Along tak bagi Islamic financing. Satu betul tak? Interest tak patuh syariah. Definitely lah. Tak patuh syariah. Interest dia melampau-lampau. Itu satu, dia interest. Keduanya, there's no transparency dalam Islam ni. Transparency dalam perniagaan ni, transparency is very important. Berapa pinjam, berapa bila nak bayar balik, berapa banyak nak bayar balik, apa semua. Untuk harmoninya hubungan tu. So kita buat akad ni, kita buat saya berniaga, you keluar duit, kita share profit. Kita sama-sama. Ada akad dia. Dan kita ambil risiko yang sama. Dan kita tahu. Tapi dalam kes ni, you don't know. Dia ambil kesempatan lah atas orang yang tengah kesempitan, dan dia punya akal hanya boleh fikir takat tu je sebab dia dalam masalah kan. It's a big problem. Big problem. So, what can Orpheus do to support the system that is sort of, you know? Apart from this, we build a platform where you can come. Dalam masa 20 minit you boleh dapat kelulusan. So you tak boleh tunggu lama, 20 minit. And then kalau kita bekerja kat Malaysia ni ada berapa? 9 juta pekerja. Bukanlah semua pekerja tu upper management. Yalah. Pekerja memang biasa. Tak. Pekerja biasa yang ramai. Kalau syarikat nak bagi pinjam kepada pekerja dia, kadang dia tak ada cash. Kita boleh pinjamkan kat dia, nanti dapat gaji bayarlah. Tapi yang ni yang kecil lah. 500,000, 2,000 ringgit kadang nak bayar. Beli saman ke, beli makan ke. Kadang-kadang memang yang pinjam tu makan bukan besar. Ada yang pinjam dengan sekadar yang sikit. Tapi kalau you pinjam Along yang sikit, 1,000 ni, it can go puluh ribu. Betul. That's dengan danger. cepat. Dengan Sangat cepat. Sebab ada yang dia ada bayaran minggu-minggu, ada yang setiap 2-3 hari, ada yang setiap hari. Inilah perangai si Along ni. Dia tak, macam mana cakap dia memang satu benda yang ni satu muslihat. Satu muslihat sebenarnya. Dia nak trap, dia nak menjerat macam tadi Cik Mudi cakap lah. Sebab tu kita perlu ada mekanisme baru ataupun cara baru apa yang Orpheus boleh bantu, contohnya gaji now lah sebenarnya untuk underserved punya sekadar community. nak macam nak melepaskan expenses bulan ni. Betul. Dia bukan nak pinjam tu untuk enjoy sebenarnya. Mostly dia pinjam untuk saving. Kita ada juga orang yang
dia gaji datang awal bulan. Lepas tu dia nak balik kampung kan, balik Sabah, Or Sarawak there's ke. emergencies happen. Betul. Ada tiba-tiba mak masuk hospital nak kena bagi duit ke apa ke. Anything can happen yang boleh ganggu cash flow kita kan. Betul. Bila masuk hospital umpamanya, pendidikan percuma, healthcare percuma. Masuk hospital dia charge kita RM1 ke RM5 ke. Tapi dia ada banyak perbelanjaan. Mungkin nak kena beli barang, nak kena beli pampers, nak kena beli ubat, or equipment, or duit tu sendiri terputus sebab tak bekerja kan. Betul. So kita nak benda tu temporary saja. Kalau dia ada ruang, contohnya seperti Obvious datang dapat dengan cepat solve dia punya problem daripada dia terjerat dekat Along. So as an impact-led financing company, itu yang kita buat. Kalau you ada duit banyak, you boleh pergi kat bank, credit card, you go lah. Contohnya kalau saya buat pinjaman untuk bulan ni, adakah saya boleh buat pinjaman lagi? Boleh. As long as saya bayar mana yang saya dah ambil Sebab lah. bila pinjam dengan syarikat berlesen seperti Obvious, kita berlesen dan kita pun ada lesen digital sebab kita berniaga menerusi digital. Kalau you dapat pinjam, you tahu exactly berapa banyak pinjam, berapa banyak admin cost, berapa So banyak boleh platform tengok fee. on the website or something. Bila you pun sendiri ada. Lah. Kadang kita pinjam kereta sekarang ni, saya pun tak tahu berapa banyak nak bayar balik, berapa banyak principal, berapa banyak lagi Banyak baki pula ni semua. Nak kena telefon, it's very difficult. Sometimes you masuk dalam portal, you letak your name and password, you tahu You exactly boleh mana. Dan orang pinjam sekejap saja. Yes. 2 minggu, 3 minggu, just sampai saya dapat gaji. Okay. So itu ruang kecil yang Obvious cuba isi Untuk bantu Betul. insya-Allah. So selain daripada membantu, apa kriteria yang Obvious boleh support? Contoh macam golongan saya kan, macam diorang tak ada slip gaji, macam artis ni tak ada slip gaji. Tapi dia mungkin dia pun ada kekangan kewangan tu. Buat masa ni kita nak banyak benda yang kita nak buat, tapi kita pun ada limitation juga. Kita boleh buat satu persatu. So buat masa ni kita kata kita sokong siapa yang bergaji. Memang SME is biggest employer dia. Orang ramai kerja pun semua kerja dengan syarikat-syarikat dengan usahawan, dengan kerja dengan kerajaan ada 1-2 juta saja. So kita tolong orang yang bergaji. Now, tanya juga soalan, kalau saya tak bekerja gaji yang betul lah, saya kerja part time, saya kerja gig ekonomi, saya duk buat graphic design dekat internet, macam mana nak tolong? So untuk kita bagi pinjaman kepada orang, selalunya kita nak tahulah Background dia. Capacity dia lah juga kan. Kredit dia. Jadi maklumat tu ada di luar sana yang dinamakan menerusi alternative credit scoring. Tak tahu you bangun awal ke you bangun lambat. Macam mana nak tahu kan? Because behaviour tu bila kita bangun kita angkat phone check. So bila phone kita bergerak tu, kita tahu orang ni bangun awal mungkin behaviour dia lain. Kalau bangun lambat mungkin dia dalam creative industry atau dia kerja malam. Cara pembayaran dia biasa lain. Dia bayar, dia dapat tak daripada SMS kan 3633 whatever tu kata bayar credit card semua tak. Dia selalu dapat reminder tak? Kalau dia selalu dapat reminder mungkin dia ada masalah kewangan. Kalau kita tahu, kita boleh tawarkan kewangan ataupun kita boleh tolong dia. Kata do you need help? Okay. So dia tak bayar bil air. Benda tu tak masuk si TOS, si KRIS semua. Lambatlah bil air pun sikit-sikit. Tapi kalau kita tahu maklumat yang lain, ataupun dia beli barang, dia masuk online, lepas tu dia abandon atau banyak transaction. Jadi maklumat yang di luar daripada kebiasaan yang kita buat credit scoring, kita tahu tentang orang tu. Dan obviously bukan punitive, kata oh you teruk kita tak nak bagi. Kita tengok your ability, you ada kerja, you berniaga, So you ada kiranya contract. just datang and inquire, like just go on to the Instagram or the website dan buat pertanyaan. Kalau saya ni, okay, saya perlukan duit, tapi saya kerja macam ni, macam mana saya nak apply? Then Obvious mungkin boleh give solutions to, okay, ada tak this document, that document, walaupun tak ada slip gaji. So there are alternatives to it lah. Buat masa sekarang ni, kalau kita bekerja, selalunya bekerja pun dia tak berhenti macam tu saja. Dia ada sebulan notis, 2 bulan notis dalam kontrak pekerjaan dia. So kalau dia bekerja yang ada regular gaji, kita tawarkan. Kadang tak payah pun, dia masuk, dia apply saja. Dia tak bercakap dengan manusia pun. Semua masuk portal kita, dia apply terus.
Itu satu ruang pertama yang kita cuba. So what you're saying here is walaupun dia freelancer, not at this moment. Okay. Tapi andai kata freelancer, selalunya freelancer ni buat dalam bentuk nama sendiri sebagai orang peribadi. Dia tak buat dalam bentuk syarikat. Tapi kalau dia ada syarikat Sdn Bhd ke ataupun enterprise, sekarang ni senang nak buka syarikat. Itu yang saya nak nasihatkan juga. Walaupun kita bekerja sendiri, kita kena ada syarikat sebab dia akan bantu untuk kita belajar separatekan antara personal spending dengan spending syarikat. Dan benda tu pun boleh bantu kita dapatkan loan and all that stuff macam ni. And kita boleh keluarkan kita punya own you ada history gaji. because kita bekerja, syarikat tu dah jadi satu legal entity yang recognized by the law. So nak set up company pun kadang tak tahu macam mana, but actually it's very easy. Masuk SSM punya portal kot, terus boleh buka syarikat, berapa ringgit kot untuk enterprise. So bila you ada syarikat, we boleh finance you. Macam saya just nak cakap dengan siapa-siapa yang freelancers lah, macam saya pun, saya anggap saya freelancer tapi I have a Sdn Bhd. Sebab bagi saya kena ada. Dulu enterprise, sekarang Sdn Bhd. Dia tak payah Sdn Bhd terus dan dia tak perlu pun nak Sdn Bhd kalau kita sekadar just kerja sendiri and nak keluar masuk duit, you know, just for our own financial tracking and all that. Tapi banyak sebenarnya benefit bila kita establishkan diri kita in a more professional manner. Betul. Jadi kita senang nak ke kiri ke kanan, nak dapat business loan pun boleh, nak apa semua. So benda tu bantu kita lebih. Tapi kalau kita tak berani, kata banyak, saya tak suka nak cakap the word tak tahu. Dia jangan macam kita senang-senang guna the word tak tahu. Sebab tak tahu buka company, boleh belajar. Tak tahu macam mana nak uruskan company, boleh belajar. Tapi kalau kita buat bisnes tapi kita tak nak belajar macam mana nak uruskan bisnes tu, baik kerja untuk orang. Betul. Kan? Baik kerja untuk orang daripada kita just blindly kerja untuk diri sendiri tapi kita terjerat dengan hanya diri kita masuk personal account. Bagi saya macam, saya dah tak boleh dah fikir dulu diri saya macam tu. Kata, wow, you were really in a dangerous situation. Nak buat loan rumah, nak buat loan apa, semua jadi complicated sebab kita di mata bank macam, betul ke dia ni? Padahal kita as a freelancer, kita ada kepakaran dan tak ada masalah untuk cari kerja. Tapi sebab kita punya sistem tu kita tak set up untuk diri kita, menjadikan benda tu tempang. So, pada anda di luar sana, buka enterprise. Supaya senang juga untuk Orpheus bantu korang. Daripada korang sendiri just a personal, seolah-olah macam masuk poket sendiri, dia susah untuk orang nak bantu because you don't seem like you are really working. So kalau andai kata kita buka enterprise, jadi syarikat saya senang berurusan dengan syarikat anda. Ataupun kita ada enterprise, kita pun boleh berhubung dengan syarikat-syarikat lain sebagai supplier, sebagai vendor, sebagai partner, ataupun boleh buat JV. Banyak benefit dia. Itu satu. Keduanya, bila sungguh pun kita ada syarikat Sdn Bhd minta pinjam duit dengan orang, dia minta segala jenis dokumen, form 44, 49, 24, 46. Kena print colour, chop, endorse, apa semua. Secretary company. Ambil duit, ambil masa. It's very difficult. Saya gatal telinga dengar sama benda ni. Stress because benda nak kita orang team niaga tapi nak prepare dokumen, bukan ada marketing department, procurement department, HR department untuk buat benda ni. So susah. So Orpheus kata kita nak senangkan. You just bagi tahu your syarikat punya identity. Kalau personal, IC lah. Kalau syarikat, nombor syarikat, saya boleh tahu maklumat dan saya boleh buat keputusan. Tak payah nak bagi dokumen banyak-banyak ni. Buat apa, buang masa. Dia nak dokumen tu, dia just nak tahu. Kita pun mesti nak kena tahu serba sedikit pasal siapa yang kita berurusan dengan ni kan. Betul ke scammer ke? Kita tak nak bagi resources yang kita ada tu dekat orang yang salah. Betul. Jadi saya faham juga kena ada proses-proses ni untuk pastikan tak ada orang ambil kesempatan atas peluang yang ada. Tapi dengan Orpheus mudah pada saya. Sebab saya antara user, antara pengguna untuk Orpheus. Saya pun ada bagi macam reference dekat kawan-kawan. Thank you. Antara yang mudah lah untuk kita meneruskan sebab the moment kita tengah ada demand, time itulah kita kena buat. Betul. Kita tak boleh, contoh macam loan bank dia 6 bulan. Lepas 6 bulan kita pun tak tahu kita masih ada demand ke tak ada. Betul, kan? betul, Contoh betul. merchandise. Betul. So saya rasa Orpheus sangat-sangat macam mana cakap efektif ke? Ya, macam Efficient. Efficient. Betul lah, kalau you tekan
enter or submit kan dalam kita punya portal, dalam masa 20 minit kita boleh proses. Dia boleh bagi pinjaman ataupun dia tidak. Dia macam saya ngalung lah ni. Sebab Along pun 20 minit je. Tapi saya kan? guna teknologi. Tapi that's what you're trying to do. Betul. You're trying to cut. Kalau Along pun 20 minit, kita orang boleh buat 15 minit lah. Betul. It's true. Bukan tu saja. Kita pun regulated dan license saya tiap-tiap bulan saya kena compliance. Dan kita pakai Islamic punya kontrak. Now, kalau kita buat dokumen tebal macam ni, kita hantar kat bank. Bila hantar kat bank ataupun kepada agensi, sama dengan you tekan enter dekat saya punya platform pun sama. 20 minit saya dah boleh proses dan approve insya-Allah. Dokumen yang kita hantar 20 minit ni belum tentu orang tengok lagi dekat bank. Dia akan kena pergi kerani check dokumen, pergi different department, kredit ada apa benda semua. yang tersalah info hantar balik. Tapi in our case, sementara dokumen tu duduk ada atas meja duduk tunggu, kita dah approve. Jadi if you want to help people, kita hanya help those yang kalau dia boleh pergi bank, dia pergi bank lah. Kalau dia tak boleh pergi bank, the unbankable, datang ke office. So kita mana yang cepat layak laju. Tu pergilah ke tempat yang dengan harapan dia, syarikat dia maju, dia okey apa semua, dia boleh pergi kepada bank. Kalau dapat job, for example you run the company, dapat job tapi access to financing tu lambat. You perlukan duit segera. Betul, tapi duit dapat 3 bulan kemudian. Biasalah nak rolling. Kita terlepas peluang. Terlepas peluang apa? Terlepas peluang job tu sendiri. Bukan kita gaya, supplier kita, pekerja kita, orang yang kita kena ada daya saing and kita kena ada ready money untuk throw and play the game. So saya boleh bagi dengan cepat. So that you tak payah tunggu 3 bulan dapat duit atau 3 bulan nak dapat keputusan. So bila kita dapat job tu, yang untung community kita, keluarga kita, pekerja kita, supplier kita, semua tu untung. Untung duit, untung pengalaman pun ada. Orpheus kalau macam contohnya dia tak boleh nak bayar juga the outstanding tu, Orpheus ada datang dengan cat merah ke? Tak ada lah. Tapi dia kalau cat merah tak ada. That's not our day lah. Kita tak punitive. Tetapi kalau you bayar lambat, kenalah ada penalty. Yalah, betul lah. Dan penalty, tapi dia sekadar penalty yang dia tak ada orang tiba-tiba datang rumah nak mana dia kalau abang tak bayar saya itu yang kita that's what people sanggup untuk lalui. Daripada nak ikut jalan yang betul, dia sanggup untuk lalui jalan yang sangat menakutkan tu. Kebanyakan alhamdulillah orang yang pinjam Orpheus semua baik. Kita tak pernah ada non-performing loan because we support honest people, we support honest businesses. Dan kalau kita tengok Along bukan orang tak bayar. Bayar. Orang bayar tapi tak pernah habis. Itu masalah dia. In this case, kalau you tak bayar, there's a small penalty, tapi duit tu bukanlah pendapatan kepada syarikat. Duit tu kita dermakan balik. Katalah you punya penalty you kena bayar RM50. What do you want to do with money? Sedekah anak yatim ke? Kalau yang syarikat pinjam besar, penalty dia besar, dia boleh beli tablet, dia bagi kepada budak miskin. Of course, like everything is with agreement and kita pun kena respect agreement tu juga, and there must be penalty in anything pun kan. Dan bukan suka-suka ambil duit tu bagi kat orang. Kita ada penasihat syariah. Penasihat syariah kita ni memang terror. Dia akan kata apa yang kita boleh buat dengan duit penalty ni. Itu bukan pendapatan kita. So you kata ada jiran dia tak ada beg sekolah apa semua, saya nak tolong dia asnaf. Penalty tu bukan saya yang bayar. Awak ni macam saja nak bagi orang bayar penalty je. No lah. Macam taklah dapat juga pahala. Kalau you buat pun you dapat. You dapat pahala. Bukan duit you kan. So even if you are late, we don't punish you. And other people benefit, bukan kita benefit. Kita kalau Along, kita nak you bayar. Lagipun, I mean, kita kena tengok dari segi yang ni. Orpheus pun need to roll. Kalau orang tak bayar, dia orang pun tak boleh nak bantu orang yang seterusnya. Sebab dia akan sangkut dengan, nak kena kutip pula orang lain yang tak bayar tu. So, kita kena fikir, not just for ourselves, tapi juga untuk orang lain. Okay, kalau aku tak bayar, aku sebenarnya effect orang-orang lain juga. And we don't want to do that. Kan? So, but kita punya DNA ni bukan macam syarikat nak bagi pinjam duit nak jadi kaya based on financial performance. Yes, we look at the impact. Duit yang kita pinjamkan tu, adakah dia cipta peluang pekerjaan? Dia cipta a block of some money that we lend out. 300 pekerjaan baru dicipta. 82 orang adalah wanita. Duit yang dia pinjam tu dia beli barang domestik, dia beli barang import, semua tu kita monitor. So untuk pembangunan negara bangsa, we try to assist jugalah insya-Allah. Sebab saya hanya tengok benda dari scale
personal loan. Saya tak tengok benda ni as a sort of like an investment or want to Ataupun untuk use it. businesses lah. Business lah. To invest in your own business. In your company also? Kita pakai Obvious based on business. Sebab kita masalah company kita orang cowboy sikit lah. Yalah. Cowboy ni dari segi cowboy juga. documentation, lepas tu cash flow. Tapi demand tinggi. Maksudnya macam merchandise kan. Kita demand terlampau tinggi. So bila jumpa Obvious ni kita dapat menyelesaikan banyak masalah dan kita buka macam Cik Mudi cakap banyak peluang pekerjaan. Sebab kalau tak, Eddie kena cari investor mungkin dan nak kena kemungkinan investor ataupun macam kita orang menghadapi masalah sampai barang kita orang kena copy. Itu masalah yang bagus. Masalah yang bagus lah. Meaning, you know, people nak barang you. Di China dengan Indonesia copy barang kita sampai China and Indonesia. Dia buat kat China ataupun sampai 4,000, 5,000 lay di copy. So instead of kita bagi orang copy, better kita produce. Dia orang beli copy ni bukan sebab dia orang tak ada buying power, bukan sebab kita tak ada buying power, tapi sebab kita tak boleh nak tak ada produk. tak boleh nak supply. Dia punya kuantiti tak cukup. Yeah, jadi orang geram orang buat. That's why kita terpaksa cari lama kita cari sampailah kita jumpa Obvious and masalah ni banyak settle dengan Obvious. Dan kita pun ada dapat juga a few grant yang memang kena tunggu 3-4 bulan. Tapi kita nak set up studio tu kena awal. Yalah, betul. Maknanya contoh kita nak set up. Benda tetap kena jalan. Betul. Kan? Tapi diorang bayar lepas projek jalan. Lepas dapat result, lepas dapat deliverable. Itu masalah industri dari segi producer. Kita kena keluarkan bajet kita dulu. Betul. Kita kena habiskan produk tu dulu. Baru kita akan dapat profit tu. Dapat claim, dapat dapat bayaran lah pada kerja kita. Meaning we sell the ready product. Betul. Jadi kalau sangkut satu, lain tu dah tak tahu dah macam mana nak roll. You bayar dapat ready product pun bukan hari ni deliver dia sign off you dapat ada yang setahun pun tak dapat lagi betul lah. So macam mana nak rolling kan? Macam mana rolling kita kata kita advance dulu. Kadang-kadang bukan orang tu tak mampu, tak usaha, dah kerja dah habis, dah siap dah. So kata saya advance, you go and do other projects. So kita tunggulah. Inilah orang kata the challenges of business. Betul. So untuk nak lengkapkan ataupun nak to make everything move, Obvious can be the solution. Kalau you punya produk yang organik tu tak boleh dapat loan bank, come to Obvious. Saya tak plan nak ambil loan bank. Saya nak grant je. Kalau plan nak ambil pun belum tentu dapat sebab proses dia susah. Ya, betul. So tak entertain. Ini syarikat yang kata cowboy lah. Kalau yang syarikat betul pun susah nak dapat. So banyak. Because tanpa access to financing susah kita nak scale up kita punya business. Betul. Bayangkan nak start pun susah, nak scale pun susah. Nak start tu definitely susah lah, tapi nak scale tu katalah jenama dah terkenal, permintaan banyak tapi kita tak ada finance, tak ada fund untuk scale up kan. Betul lah tu. So terlepas lah. Hopefully but it's good, at least I pun tahu. I pun tak pernah tahu that I can look at it in a more business punya perspektif. Lepas tu ada filem yang dah confirm kan. Tu Farid. Oh okey, sorry. Pun boleh datang ke Obvious. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Tapi saya lebih kepada merchandise juga. Merchandise dan produk-produk that orang nak beli, tapi saya rasa macam saya tak nak guna duit tu yang saya usaha ni, my actual money nak pump semua dekat situ. Betul. It's a big risk sebab kita betul-betul gamble. Gamble. So you shouldn't pun. Untuk business kita ambil financing yang available in the market. Then kita share lah profit tu. Profit sharing. Hopefully dengan ada access kepada financing, kita boleh berkembang dan lebih maju, insyaAllah. Betul. So, masuk website saya boleh apply. Okay. Masuk website saya boleh apply. Alright, so kita dah hampir ke penghujung. And maybe kalau Diana ada any last word. Awak start dulu. Saya start dulu. Dah jam okay. dah. So, kata terakhir. Kata-kata terakhir daripada Daddyhood. So, saya hari ni saya nampak lebih macam budak baik sikit. Mungkin sebab ada Diana Daniel. I like this look. Mungkin dia boleh keluarkan merchandise yang seperti ini. Kan? Gamer-gamer yang nampak handsome, fresh dan
You know? Totally bukan saya. Dia lain, split character. So akhir kata kalau lepas ni nampak saya macam ni, maknanya sebab hari ni lah. Hari ni nama dia Eddie. Ya, betul. Nur Eddie Nursal. So daripada bos sendiri, Cik Amudi, terima kasih lah. Kita buat podcast ni dekat Pejabat Obvious, tapi you yang host dengan your team, thank you very much. Best, cozy. Terima kasih banyak. And then kita belajar juga tentang experience you growing up, minat you, bagaimana new industry kita bisa cipta dan bagi peluang. I think what you doing is very good. I support you, insyaAllah, dan selamat maju jaya. I think your academy would be mudah-mudahan baguslah untuk tolong. And to you, Puan, terima kasih berkongsi kisah hidup you, and jadi satu inspirasi kepada semua orang yang nak dengar sini. You go through hardship, you doing very well now, alhamdulillah. And then kita rasa apa yang you cerita tu boleh jadi satu pengajaran. Thank you for coming to Obvious to talk to us. Also hari ini is our pleasure. Terima kasih. Terima kasih, and thank you sebab kongsi juga things that I didn't know. I've learned a lot through this sitting. Dan juga kepada semua yang tengah dengar dan menonton, terima kasih untuk masa anda. Saya juga harap apa yang kita share hari ini memberi manfaat dan juga dapat memberi kebaikan. Dan jangan stop dekat sini. Siapa-siapa yang mungkin perlukan bantuan dari kalangan kawan-kawan atau family, share maklumat ni, information ni tentang apa tu jabatan kebajikan yang ada, tentang apa tu financial support dan assistance yang ada seperti Orpheus. Dan juga kita kena tingkatkanlah pengetahuan kita tentang macam mana kita nak uruskan cash flow daripada kita personal finance dan juga business finance. Penting untuk kita tahu macam mana kita nak navigate through this world that's more challenging as we go by. So, Assalamualaikum. Thank you for having me. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Bye everybody. Myself, I get scared, let me cry. You said you trust me now.